Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Syafa binti Amran. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan menerangkan tentang tajuk artikel yang kami pilih, iaitu kesan depresi kepada pelajar. Okey, penyakit kemurungan atau depresi ini di Malaysia ianya bukanlah suatu penyakit yang baharu, kerana kadar patusan penyakit ini semakin lama semakin membimbangkan dan telah mendapat perhatian masyarakat. Okey, apakah itu kemurungan? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kemurungan atau depresi ini adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan cepat marah serta hilang minat dalam melakukan aktiviti seharian mereka. Okey, ramai yang beranggapan bahawa penyakit kemurungan ini berpunca daripada mereka yang kurang pendedahan tentang agama, tetapi sebenarnya ianya bergantung kepada diri sendiri sama ada mereka dapat mengawal tekanan yang mereka hadapi itu dengan baik ataupun tidak. Okey, penyakit kemurungan ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur, jantina ataupun bangsa. Okey, mereka yang menghadapi penyakit kemurungan ini ianya akan berlangsung sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lamanya. Tanda-tanda mereka yang mendapat penyakit kemurungan ini, mereka akan menyisihkan diri mereka daripada keluarga, masyarakat dan lebih buruk lagi, mereka mungkin ada perasaan untuk membunuh diri mereka. Bagi kalangan pelajar, mereka akan kurang minat untuk bercakap, membuat tindakan yang tidak wajar dan menyebabkan seseorang itu mendapat grade yang rendah dalam akademik. Okey, negara kita juga tidak terkecuali daripada menghadapi masalah yang sama di kalangan masyarakat kita. Statistik kemurungan di negara kita juga memperlihatkan satu keadaan yang membimbangkan. Ada satu kajian yang dijalankan menunjukkan kira-kira 9% daripada rakyat kita menghadapi masalah depresi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Okey, kalau kita tengok di dada-dada akhbar ada saja cerita saban tahun tentang pelajar yang membunuh diri kerana mereka tidak dapat mengawal tekanan yang mereka hadapi dengan baik. Jadi mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri sebagai jalan yang terakhir yang mereka ada. Di kalangan masyarakat kita, ramai yang menganggap bahawa penyakit kemurungan ini masih dalam peringkat yang awal. Berlandaskan satu kajian yang dibuat terhadap pelajar universiti, punca kemurungan yang utama ialah kesedihan, hasil daripada gabungan faktor biologi, psikologi, sosial dan faktor akademik. Inilah yang menjerumus kepada gejala kemurungan dalam kalangan pelajar. Pelajar yang tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, mereka akan sentiasa memikirkan perkara-perkara yang negatif sehinggalah membawa kepada cubaan membunuh. Okey, seterusnya ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tentang depresi ini dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Isa binti Muhammad Syafawi dan nombor ID saya ialah 6221119379. Pada hari ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut dua bahagian dalam artikel ini, iaitu bahagian pertama ialah metodologi kajian dan bahagian yang terakhir ialah bahagian konklusi. Baiklah, untuk bahagian metodologi kajian, saya mengaplikasikan kaedah kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Saya juga menggunakan data sekunder yang bermaksud saya mengambil daripada sumber-sumber yang berada di internet seperti artikel, jurnal dan juga surat khabar atas talian. Pada artikel yang saya kaji, punca utama yang menyebabkan seseorang individu mengalami stres dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar ialah
Dia berasa terbeban dengan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Dia akan berasa tertekan apabila tidak dapat menyelesaikan tugasan itu pada waktu yang telah ditetapkan oleh pensyarahnya. Selain itu, antara punca utama lain yang mengganggu pelajar dalam pembelajaran mereka ialah rekod akademik yang tidak berapa baik, krisis keluarga, tekanan kewangan, gangguan sosial, kekeliruan matlamat hidup dan keadaan yang sedang dialaminya, antaranya masalah kesihatan, masalah kewangan dan pelbagai lagi masalah. Seterusnya, daripada keratan surat khabar Sinar Harian, negara kita telah digemparkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun telah membunuh diri dengan menerjun daripada tingkat 3 di Kuching, Sarawak. Hasil siasatan polis mendapati bahawa remaja itu membunuh diri kerana dia berasa tertekan selepas bapanya berkahwin dengan seorang wanita Vietnam di Singapura dan bapanya itu jarang pulang ke rumah. Jadi maka itu remaja itu berasa tertekan dan dia membuat undian di laman Instagramnya dan dia menyuruh pengikutnya memilih sama ada die or live, dan malangnya ramai yang mengundi die. Jadi remaja itu mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat hidupnya. Selain daripada itu, kajian kesihatan mental kebangsaan juga 17 membuktikan sekurang-kurangnya 1 daripada 10 anak muda 1 daripada 10 anak muda atau 10% dari 5.5 juta belia di negara ini pernah terfikir untuk membunuh diri. Dan tambahan itu juga, 1 daripada 5 anak muda mengalami kemurungan, manakala 1 daripada 10 remaja berhadapan dengan masalah tekanan perasaan. Jadi, isu ini sangat serius di negara kita walaupun tidak diberikan awareness lagi dalam isu ini. Selain itu, pada peringkat global, contohnya di India, baru-baru ini telah berlaku kejadian 20 remaja membunuh diri hanya disebabkan mereka gagal dalam peperiksaan zoologi. Perkara ini berlaku selepas lembaga peperiksaan mengumumkan keputusan ujian yang memperlihatkan hampir 1 juta pelajar gagal. Jadi, yang 20 orang pelajar ini dia berasa tertekan lalu mengambil keputusan untuk membunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahir bin Muhammad Suhaimi. Saya akan menerangkan tentang hasil kajian. Yang pertama adalah daripada kerajaan. Kerajaan seharusnya membuat kajian semula terhadap sistem pendidikan yang sedia ada di negara ini. Hal ini kerana mengikut statistik yang telah dilakukan, pelajar merupakan golongan yang paling ramai terkesan dengan masalah depresi berbanding dengan remaja yang telah bekerja. Ini menunjukkan sistem pendidikan di negara ini tidak begitu bagus. Antaranya ialah pelajar menerima assignment yang banyak dalam satu masa dan perlu menghantar assignment tersebut dalam masa yang singkat. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh memperbanyakkan lagi aktiviti sukan di padang ataupun di laman internet. Seperti kita tahu, remaja dan sukan tidak dapat dipisahkan lagi. Jika remaja itu buat apa yang mereka suka, mereka akan melupakan perkara buruk yang menimpa mereka sebelum ini. Yang kedua adalah daripada diri sendiri. Pelajar sendiri harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ataupun mencari cara untuk menyelesaikan depresi yang mereka hadapi. Setiap pelajar pasti akan mengalami masalah depresi. Jadi, mereka harus bijak mencari cara untuk menangani masalah tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang mereka suka. Yang ketiga adalah ibu bapa. Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan kita daripada kecil hinggalah ke besar.
Jadi setiap ahli keluarga harus memberi kata-kata semangat sesama mereka. Ibu bapa merupakan contoh kepada kita. Apa yang mereka buat, kita akan ikut. Mereka merupakan salah satu faktor utama bagi kita untuk mengubah hidup kita. Jika ibu bapa kita sentiasa ada bersama kita, sentiasa mendengar luahan hati kita, sentiasa bagi semangat dekat kita, kita pasti akan rasa seronok dan kita akan tidak merasa kemurungan. Tetapi sebaliknya, jika ibu bapa sentiasa memarahi kita, suasana di keluarga begitu tegang, ini akan membuatkan pelajar berasa kesorangan, seperti tiada siapa yang mahu mendengar kata-kata mereka. Yang terakhir adalah ilmu agama. Agama merupakan perkara yang penting dalam diri kita. Seperti yang kita tahu, tiada satu agama pun yang menggalakkan kita untuk menyakiti diri dan membunuh diri. Islam merupakan agama yang paling bagus kerana kita mempunyai Allah. Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Walau di mana kita berada, pasti Allah akan ada. Kita tak perlu berasa sunyi kerana Allah sentiasa ada dengan kita. Bila kita sedih, kita mengadu kepada Allah. Bila kita mahukan sesuatu, kita mengadu kepada Allah. Jika kita tidak ada kawan sekalipun, kita hanya ada Allah. Allah akan memberi apa yang kita inginkan, tetapi tidak semua yang kita inginkan itu bagus untuk kita. Allah lebih mengenal kita kerana Allah yang membuat kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, pelajar merupakan golongan yang mudah terdedah kepada stres dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka di universiti ataupun sekolah. Seterusnya, punca penyebab stres dan implikasi kepada mereka haruslah diberi perhatian secara komprehensif oleh pihak universiti supaya mereka dapat memberikan prestasi yang terbaik seperti yang diharapkan oleh pihak universiti. Selain daripada itu, ahli keluarga terutamanya ibu bapa, rakan-rakan yang terdekat dan juga guru-guru boleh memainkan peranan mereka dengan memberikan sokongan dan dorongan dan semangat kepada mereka untuk menangani stres dalam kehidupan atau dalam pembelajaran mereka, dan seterusnya dapat mengelakkan daripada mereka mengalami tekanan perasaan yang seterusnya akan mengalami gejala depresi. Jadi untuk mengelakkan perkara itu terjadi, kita haruslah memberikan sepenuh perhatian kepada mereka dan juga membantu mereka semampu yang mungkin. Akhir sekali, kita mestilah mementingkan kesihatan mental sama seperti kita mementingkan kesihatan fizikal, yang bermaksud kesihatan mental yang kuat akan datang daripada jiwa yang bersih, telus dan tenang. Jadi maka kita perlulah memantapkan kerohanian kita, tak kira agama. Sebagai contoh, sebagai Muslim, kita mestilah menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, iaitu dengan menjaga solat kita dengan sebaik-baiknya untuk berjaya dunia dan akhirat. Selain itu, kita juga mesti mengekalkan silaturahim yang baik sesama manusia supaya orang akan mudah membantu kita dalam apa jua situasi, dan juga kita akan berasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan seharian kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.